Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan kelas kita, iaitu membahaskan berkenaan dengan Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah, wafat 774 Hijrah. Baik, jadi kita sebelum ni kita dah bincang sedikit tentang muqaddimah sebelum kita masuk dalam perbahasan kita. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk muqaddimah muallif, muqaddimah Al-Imam Ibn Kathir. Di dalam ringkasan ini, jadi kita sedia maklumlah, kalau kita tengok memang ringkas. Muqaddimah ini pun diringkaskan. Cuma anda nak kongsi apa yang penting yang tak ada di dalam ringkasan ini, yang ada di dalam kitab asal, supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas dan supaya kita juga faham tujuan muallif, dan bagaimana metod, manhaj, yang ini tulisan dia ini. Ini sangat penting. Sebelum kita nak baca buku apa-apa pun kita kena tahu dulu apa metod penulis. Sebab itu muqaddimah sangat penting. Baik, kalau kita tak faham muqaddimah, kita tak faham permulaan, maka kita juga tak mungkin akan boleh faham apa yang dibahaskan dalam perbahasan yang berikutnya. Baik, kalau kita lihat, baik, kita baca dulu muqaddimah muallif, pendahuluan penulis. Baik, qala Syekhul Imam Abul Fida Imaduddin Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil awwal wal akhir, الظاهر الباطن الظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد. Baik, ini diringkaskan kalau kita tengok balik. Jadi Imam Ibn Kathir mulakan dengan apa? Menyebut hamdalah, alhamdulillah al-awwal wal-akhir. Jadi kalau kita sedia maklum, Al-Quran dimulakan dengan hamdalah. Kemudian khutbah Nabi SAW juga dimulakan dengan hamdalah. Bahkan umat Muhammad ini digelar dengan Hammadun, iaitulah umat yang paling banyak mengucapkan pujian, alhamdulillah. Baik, cuma ada khilaf lah di kalangan ulama, sama ada di dalam disunnahkan untuk memulakan khutbah ataupun penulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita tengok ulama Islam, mereka bersepakat, iaitulah apa, sunnahnya dimulakan penulisan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana sunnah Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana di dalam surah An-Naml, ketika mana Nabi Sulaiman mengutuskan surat kepada Ratu Bilqis ataupun Malikah As-Saba, Ratu Sabah, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu dalil dalam Al-Quran. Begitulah juga surat-surat Nabi Muhammad SAW dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Hiraqal azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam, ila akhiril hadis. Kalau kita tengok di dalam Sahih Al-Bukhari dan sebagainya. Baik, cuma ulama berbeza pendapat lah. Alhamdulillah, maksudnya dari sudut Alhamdulillah ni, adakah juga disunnahkan untuk dimulakan dalam penulisan? Sebahagian ulama berpendapat ianya dimulakan dalam khutbah. Sebahagian ulama kata tak, dia tidak disunnahkan di dalam tulisan, tetapi disunnahkan di dalam khutbah. Kemudian ulama yang kata tak setuju, yang kata hanya khutbah tadi pun, dia pun bagi alasan tulisan juga bimanzilatil khutbah. Muqaddimah penulisan itu seperti khutbah juga. So sebab itulah kalau kita tengok adanya ulama yang mulakan alhamdulillah. Bahkan majoriti
ataupun kebanyakan ulama mereka akan mulakan dengan alhamdulillah di dalam muqaddimah kitab mereka, kecuali Imam Al-Bukhari. Kan, kecuali Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dimulakan Sahih Al-Bukhari-nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan, ataupun kalau kita tengok ulama-ulama yang adalah maksudnya ada apa perbezaan dari sudut metod penulisan tu, itu kita kata panjanglah kita nak bahas kan. Kerana dimulakan dengan apa? Al-awwalu wal akhir. Alhamdulillahil awwali wal akhiri. Al-awwal wal akhir. Al-awwal ialah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwal, sebagaimana di dalam surah Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Al-awwal ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu yang sebelumnya, ataupun tidak ada sesuatu yang sebelumnya dan sesuatu yang bersamaan dengannya. Yang maksudnya yang kita kata yang sebelumnya dan juga yang sama dengannya. Al-awwal. Al-akhiru, yang terakhir. Maksudnya apa? Laisa ba'dahu syai'. Maksudnya tidak ada sesuatu selepasnya. Itulah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan musnah, yang hanya kekal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu kalau kita tengok macam penemuan alfabet yang pertama, kalau kita tengok huruf pertama yang ditemui ox kan. So dia translatekan ox tu kepada A. So A ni jadi Latin lah. A. So situ kalau kita tengok balik kajian para pengkaji, so, mereka kaji tentang asal usul huruf alfabet. Huruf kita kata hijaiyah. Mana dulu yang datang? So itu perbahasan yang panjang. Macam mana boleh datangnya huruf A? Macam mana boleh datangnya huruf B? Itu dia punya perbahasan panjang. Tetapi kita nak bagi tahu di sini, dalam banyak proses yang berlaku, kalau kita tengok dari sudut bahasa-bahasa ancient, bahasa-bahasa kuno, macam-macam dibahas kan. Tetapi kita nak tengok pada era iaitulah era kita kata sejarah Bani Israel, adanya huruf-huruf Hebrew, kemudian Aramaik, yakni bahasa yang dituturkan oleh Nabi Isa. Baik, kemudian Arab, bahasa Arab. Ini adalah perbahasan di kalangan ulama berkenaan dengan mana dulu yang datang awal dan mana dulu yang datang kemudian. Jadi itu kita kata kita perlukan penelitian lagi. Baik, ala kulli hal, dibahaskan A dengan B. Kemudian adanya huruf-huruf yang merujuk kepada makna yang tertentu. Contohnya macam kita dalam Islam, nama Allah Subhanahu wa taala kita kata al-awwalu wal akhiru. So itu merujuk kepada Allah. Istilah dalam bahasa Latin atau bahasa Inggeris, kalau kita tengok dia punya biblical language, diguna istilah al-awwal dengan al-akhir ni merujuk kepada alpha and omega. Betul tak? Alpha and omega. So dia punya apa? Dia punya maksudnya huruf yang digunakan untuk merujuk kepada al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhir. Tapi kita dah bagi tahu tadi yang Nabi SAW tafsirkan jelas. Al-awwal laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu sebelumnya. Al-akhiru wa laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu selepasnya. Maksudnya Allah SWT saja yang akan kekal. Termasuklah malaikat-malaikatnya akan musnah. Al-zahiru, Nabi SAW tafsirkan, laisa fawqahu syai'. Tidak ada sesuatu yang di atasnya. Maksudnya Allah yang paling tinggi. Nampak? Al-batinu laisa dunaka syai'. Al-batinu tidak ada yang paling dekat.
yang paling dekat dengan makhluknya melainkan Allah. Maksudnya dekat dari sudut apa? Pengetahuan dia, liputan, pengetahuan, pendengaran, penglihatan. So Allah SWT bersama dengan kita. Itulah dari sudut apa? Ilmunya. Yang itu yang difahami oleh ulama salaf. Allah, sebab apa? Sebab kalau kita faham Allah dekat dengan kita, zatnya, jadi dia paradoks lah. Dia kontradik dengan Al-Zahir. Al-Zahir, Allah tinggi di atas, tidak ada yang di atasnya. Tak ada dah makhluk di atas dia. Dia yang paling tinggi. Al-Batinu, dia yang paling dekat. So kalau kita tak faham akidah ahli sunnati wal jamaah, kita akan celaru. Itu yang jadi isu. Orang kata apa? Allah di mana? Allah di dalam hati saya. Salah tu. Jawapan salah. Memanglah Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia dalilkan dengan satu ayat, lalu dia buang ayat yang lain. Ni kebanyakan. Bahkan saya pernah dengar ada seorang ustazah ni, dia ceramah. Bila ada orang tanya dia, "Ustazah, Allah dekat mana?" Dia kata, "Tuan dan puan, Allah di hati kita." Kita pun tengok dia punya gaya tu macam meyakinkanlah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia buat dengan gaya-gaya tu kan. So orang-orang yang awam ni memang ustazah kata betul lah. Tapi jawapan yang salah. Nampak? Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tinggi. Dan itu kita nak bincang ni. Kan? Jadi zatnya tinggi. Tidak ada yang tinggi dah. Dia yang paling tinggi. So kat situ macam mana kita nak faham ketinggian Allah ni? Sebab itu kita perlukan kepada ilmu berkenaan dengan, kita kata apa? Antaranya kosmologi. Kosmologi ni maksud kita kena faham kosmologi Quran. So macam mana Al-Quran punya sudut pandang? Macam mana Allah Ta'ala cerita dekat kita alam ni macam mana? Itu maksud kosmos. Sebab kalau kita tengok macam-macam kefahaman ataupun penyelewengan yang berlaku disebabkan oleh kecelaruan dalam memahami kosmos. Kita bagi contoh yang mudah. Orang Melayu, dia faham, dia ada satu kefahaman dulu. Kalau kita tengok, Tuhan ni adalah salah satu, Tuhan ni spirit. First dia tafsirkan Tuhan dengan spirit, semangat. Nampak? So dia dah tashbih Tuhan dengan makhluk. Benda ni sebenarnya ada dalam agama Nasrani, agama Yahudi yang telah diselewengkan. Sebab dia orang kita kata terpengaruh dengan paganism. Sebab tu kalau perasan kita baca yang sebelum ni dalam Genesis tu kan ada disebut Spirit of God. Kan? So dia punya kesan-kesan tu. Dan boleh jadi translation dia orang salah. Sebab tu penting kita kena faham bahasa asal. Baik, orang Melayu, saya bagi contoh ni. Orang Melayu, dia ada kefahaman macam biasalah kita kata dia ada kefahaman yang mana kefahaman ataupun doktrin itu dibentuk oleh sudut pandang terhadap alam, kosmos. Jadi orang Melayu ni faham alam ni dia ada bumi, dia ada langit, kemudian dia ada satu lagi istilah dia panggil lupa dah. Dia ada satu sebelum antara langit dengan bumi ni ada satu. Dipanggil apa lupa dah. Bukan galaksi. Dipanggil dia ada istilah dia. Lupa Allah Ustaz. Dia ada istilah dia. Orang Melayu selalu sebut. Alam bunian tu ada. Alam bunian tu lain. Alam bunian tu lain. Dipanggil kayangan. Kayangan. So kayangan ni dia adalah satu sudut pandang. Kayangan ni dia bukan langit. Dia di langit, tapi dia di antara langit dengan bumi. Tetapi di situlah dipercayai duduknya dewa-dewa. Kan kalau kita buka dalam Sulalatus Salatin, cuba tengok datangnya asal usul Raja Melayu ni datang daripada Bukit Mahameru, Bukit Sigantang, Bukit Mahameru.
Di mana? Di Indonesia sekarang. So bukit tu tinggi. Sampai sekarang ni ada pemujaan kat atas tu. Sebab apa orang maksudnya orang Melayu ataupun orang yang ada di sekeliling tu dia mengagungkan bukit tu. Cuba kita faham kenapa? Nak dekat dengan Tuhan. Betul tak? Okey, itu satu sudut. Kemudian salah faham terhadap Tuhan dalam mentafsirkan Tuhan. So orang Melayu juga faham Tuhan ni adalah, dia faham macam kita kata macam fahaman animisme. Tuhan ni spirit. Yang mana termasuklah salah satu bahagian Tuhan ni ada dalam diri kita. Sebab tu dibahagikan roh ni kepada 9 bahagian. Orang Melayu dia bahagikan roh dengan 9 bahagian. Anda pernah bentang kat sini dulu tentang kosmologi Melayu. 9 bahagian. Salah satu bahagian daripada 9 bahagian itu adalah bahagian Tuhan. Apa maksud bahagian Tuhan? Maksudnya limpahan Tuhan. Apa maksud limpahan Tuhan? Maksudnya satu part daripada Tuhan dah ada dalam diri kita. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu salah satu bentuk doktrin, kefahaman yang berpunca daripada kecelaruan dalam memahami kosmos, dalam memahami kosmologi. Jadi dia ingat Tuhan ni spirit tadi. Tahun 2016, 2015, 2013, 2014 ataupun sebelumnya, datanglah, kita pernah dengar apa? ESQ sebelum ni. Yang dia bawa satu konsep God spot. Betul tak? Ada satu titik Tuhan dalam anggota badan kita. God spot. So kita jangan terkejut. Kenapa orang Melayu boleh terima God spot tu? Sebab dari dulu lagi mereka dah terima bahawasanya apa? Adanya satu bahagian Tuhan dalam roh kita. Yang mana bahagian Tuhan dalam roh ini tidak akan musnah, akan kekal. Sebab dia bahagian Tuhan. Dan daripada situlah kalau kita tengok datangnya doktrin-doktrin yang lain. Antaranya memuja kubur, mengagungkan roh-roh nenek moyang. Nampak? Sebab mereka faham bila seseorang tu mati, roh dia takkan musnah. Roh dia akan kekal. So sebab itu yang datang hantu apa semua tu. Nampak? Berpunca daripada apa? Berpunca daripada salah faham tentang kosmos. So sebenarnya Imam Ibn Kathir dia datang, dia tulis kitab ni tujuannya untuk bagi tahu dekat kita apa itu kosmos ataupun konsep kosmologi Islam yang sahih, yang base pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kalau kita pegang dengan ni, kita tak akan sesat. Kita akan kenal Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan. Kita akan kenal Tuhan dengan sebenar-benar makrifah. Dan kita tak akan sesat. Kenapa orang hari ni jadi banyak sesat? Sebab mereka tak kenal Tuhan. Duk cari Tuhan tak jumpa. Tuhan di mana-mana, Tuhan dalam diri. Saya tahu anda sebut sebelum ni, ada sebut kajian Profesor Dr. Harun Daud, yang dia menghimpunkan lebih daripada berapa ratus ataupun lebih pada 2,000, kemudian dia analisis daripada 2,000 tu lebih daripada 200 mantra-mantra orang Melayu. Daripada situ dia dapat keputusan ataupun dia dapat dibuat analisis dan dia dapat kesimpulan bahawasanya orang Melayu ni, sebab apa banyak berlaku kita kata isu berkenaan dengan, kalau kita tengoklah orang Melayu ni yang dibuat ni bukan anda cakap yang ni disimpulkan oleh Prof Harun Daud. Sikap orang Melayu ni antaranya mereka terlampau menuhankan diri sendiri, ataupun dia lebih tepat lagi dia kata menggunakan Tuhan untuk kepentingan diri. Itu antara salah satu sikap orang Melayu yang negatif. Kan dibuktikan dengan mantra-mantra yang dia kumpul. Macam contoh macam apa, orang-orang bomoh-bomoh ni dia nak buat something, dia akan kata Tuhan. Dia akan guna nama Tuhan. Tuhan di depanku, Jibril dan Mikail di kiriku, di kananku Jibril, Muhammad di belakangku, gini. Dia sebut Tuhan kan, dia sebut Allah. Dia sebut Tuhan kalau tengok. Tapi ada juga yang sebut Allah. Kebanyakannya bila dah masuk datang Islam Arab, maksudnya dia tukarlah Allah. Allah di depanku,
Sebab tu ada dulu Ustaz Husaini dulu dia cerita dia dulu pernah amalkan satu amalan sebelum dia bertaubat. dia ajar satu zikir ni. Kemudian dikatakan kalau baca zikir ni dia akan nampak cahaya. Dan dia akan berada di antara kononnya antara kalimah ataupun huruf alif lam lam ha tu. Dia pelik-pelik lah. So, sebab itu kalau kita tengok balik apa yang kita kalau kita tengok macam mana boleh jadi sesat ni bila adanya kecelaruan di dalam memahami konsep kosmologi dalam Islam. Nampak? Baik, itu contoh kita nak sebutkan. Al-zahiru al-batinu. Kan Allah Ta'ala sebut dia yang zahir, dia yang tertinggi. Nabi SAW tafsirkan al-zahiru laisa fawqahu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada ini. So detail benda ni akan dibahaskan oleh Ibn Kathir. Yang tu yang kita nak bahas ni. Baik, al-batinu. Al-batinu yang paling dekat. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuannya dekat dengan kita. Sebab itu ulama salaf kata apa? Allahu fawqa arsyihi. Dia berada di atas arasnya. So kita akan bincang tentang aras. Wa ba'inun an khalqihi. Ba'inun min khalqihi atau an khalqihi. Dia terpisah daripada makhluknya. Terpisah daripada makhluknya. So ini penting. Sebab apa ulama salaf dulu kata terpisah? Untuk menolak dakwaan golongan ahlul hulul wal ittihad. Golongan wahdatul wujud. Yang duk kata bersatu dengan Tuhan tu. Yang ada dalam agama Buddha yang dipanggil apa? Buddha dipanggil nirvana. Tak? Nirvana. Hindu moksha. Bersatu dengan Tuhan. Kan? Dalam Islam dimasukkan oleh Sufism. Kan? Maksudnya ittihad, al-hulul, ataupun bersatu dengan Tuhan. Itu kita kata ada perbahasan dia. Kalau kita tengok ustaz-ustaz kita banyak dah bahas kan. Cuma kita nak sentuh sini al-batinu tadi. Sebab itu yang ditafsirkan oleh Nabi, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Maksudnya dekat dari sudut apa? Pengetahuan dia. Dan kita tak terlepas daripada pengetahuan Allah, penglihatan dia, pendengaran dia. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu kata para ulama, antaranya Imam Malik kata apa? Allah fawqa arsyihi, istawa ala arsyihi. Allah ni tinggi di atas langit, fawqa samawatihi. Imam Al-Muzani, Imam ramai lagi ulama-ulama salaf. Allah tinggi di atas langit, istawa ala arsyihi, beristiwa di atas arasnya. Wa ilmuhu fi kulli makan. Ilmunya di mana-mana. Betul tak? Ilmunya di mana-mana. So kat situ kalau kita nak faham semua ayat Quran, dia punya konsep. Konsep kita kena pegang, Allah tinggi di atas, ilmunya di mana-mana. Bukan zat dia di mana-mana. Kalau zat dia di mana-mana, habis rosak. Itu yang jadi aku Tuhan, kau Tuhan, dia Tuhan. Habis lah. Kan? Satu lagi kalau kita tengok, kalau kita kata Allah di mana-mana, habis lah. Itu akan membenarkan dakwaan golongan yang menyembah berhala. Mereka kata Allah atau ada di dalam berhala yang mereka sembah. Betul tak? Jadi itu kita kena faham konsep tu. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, alladhi huwa bikulli syai'in alim. Cuba tengok. Alladhi huwa bikulli syai'in alim. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Tengok. Tengok, ini adalah konsep yang dipegang oleh ulama salaf. Mengisbatkan ketinggian Allah di langit, kemudian mengisbatkan ilmu Allah di mana-mana. Mereka tak kata Allah di mana-mana, tetapi mereka kata ilmu Allah di mana-mana. Nampak? Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu yang datang dalam Al-Quran, betul tak? Baik. Ahmaduhu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi amma ba'd. Aku memujinya dengan pujian yang tiada kira banyaknya, yang penuh berkah di dalamnya. Baik. Fahadha kitabun azkuru fihi mabda'ul makhluqat. Azkuru fihi mabda'al makhluqat. من خلق العرش والكرسي والسماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن من الملائكة والجان والشياطين وكيفية خلق آدم عليه السلام وقصص النبيين وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه
فنذكر سيرته كما ينبغي فتشفي الصدور والغليل ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا. Kitab ini adalah kitab yang aku sebutkan di dalamnya tentang awal mula penciptaan. So ini dia punya topik. Baik. Dari penciptaan Arash. So bincang tentang penciptaan apa? Dulu. Arash dulu. Kemudian kursi. Seluruh langit ataupun seluruh petala langit. Lapisan langit. Maksudnya langit ada lapisan. Seluruh lapisan bumi. Kata orang Melayu kata apa? 7 petala langit, 7 petala bumi. Kan? Baik. Dan segala yang ada di dalamnya. Ini segala yang ada di dalamnya. Baik, sama ada di antara langit ataupun bumi, yang ada di bumi. Baik. Serta yang ada di antara semuanya berupa malaikat, jin, syaitan, dan cara-cara penciptaan Adam alaihissalam. Wa kaifiyati khalqi Adam. Baik, alaihissalam. Kemudian qasasin nabiyyin, cerita tentang nabi-nabi. Baik. Dan apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Wa ma jara majra dhalika. Apa yang berlaku dalam tempoh pengutusan rasul. So kita kata dia punya timeline. Garis masa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir. Ila ayyami Bani Israel, sampailah pada hari-hari Bani Israel. Maksudnya pada peristiwa yang berlaku pada zaman Bani Israel. So kita dah nampak. Wa ayyamil jahiliyah, sampailah pada zaman jahiliyah. Hatta tantahi nubuwah ila ayyami nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berakhirnya kenabian. Iaitulah siapa? Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan menyebutkan sirahnya kama yang bagi, seperti mana yang semestinya, dengan harapan ianya dapat berguna untuk mendinginkan dada yang membaca. Itu terjemahan dia. Dan fatashfi as-sudur wal ghalil. Ya, maksudnya melapangkan dada kita, menyejukkan dada kita bila kita dengar tentang sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini muqaddimah Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukhtasar. Baik, anda nak kita refer muqaddimah yang ada dalam kitab asal supaya kita jelas lagi metod Imam Ibnu Katsir. Baik. Ini yang dalam kitab asal. Baik, anda akan bacakan. Wa kana min, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana min a'zami ni'amihi 'alaihim wa ihsanuhu ilaihim ba'da an khalaqahum wa razaqahum wa yassara lahum as-sabil wa antaqahum an arsala rusulahu ilaihim wa anzala kutubahu ilaihim 'alaihim mubayyinatan halalahu wa haramahu wa akhbarahu wa ahkamahu wa tafsila kulli shay' في المبدأ والمعاد إلى يوم القيامة فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم والأوامر بالانقياد والنواهي بالتعظيم ففاز بالنعيم المقيم وزحزح عن مقام المكذبين في الجحيم الذات الزقوم والحميم والعذاب الأليم. Baik, kata Imam Ibn Kathir, antara nikmat yang paling agung yang Allah telah berikan kepada alaihim, kepada manusia, wa ihsanuhu ilaihim, kebaikan yang Allah Ta'ala dah limpahkan kepada mereka, yakni kita semua. Setelah Allah mencipta kita, khalaqahum wa razaqahum, dan memberikan rezeki kepada kita, wa yassara lahumus sabil, dan memudahkan kita jalan, wa antaqahum, dan memberikan kita keupayaan untuk bertutur. Allah yang bagi kita untuk berkata-kata, 'allamahul bayan, Allah yang ajar kita untuk berkata-kata. Baik, an arsala rusulahu ilaihim. Ini nikmat dia. Setelah nikmat kita ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Nikmat. Allah Taala keluarkan kita dalam banyak-banyak benih yang dikeluarkan daripada ibu dengan ayah kita. Kita dipilih. Betul tak? Kita yang dipilih. Kan? Itu satu nikmat. Kemudian Imam Ibn Katsir kata, nikmat yang setelah nikmat itu, nikmat yang paling agung ialah apa? Diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan diturunkan kepada mereka kitab
kitab-kitab yang menjelaskan di dalamnya halal dan juga haram. Akhbarahu wa ahkamahu. Ya, menjelaskan bukan setakat hukum halal dan haram, juga menjelaskan tentang khabar-khabar, yakni berita-berita, cerita-cerita. Wa ahkamahu, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nampak? Dekat sini kalau kita tengok balik, Imam Ibn Kathir rahimahullah nak bagi tahu dekat kita, termasuklah tugas para rasul bukan setakat menceritakan tentang halal dan haram, juga menceritakan tentang kisah-kisah, berita-berita, khabar-khabar, dan rahsia-rahsia yang terkandung di dalam khabar tersebut. Ini hikmah-hikmah, hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Wa tafsila kulli syai', dan perincian bagi segala sesuatu. Fil mabda'i wal ma'ad, sama ada dalam apa? Fil mabda', yakni dalam permulaan penciptaan, al mabda'. So maksudnya di sini menunjukkan kepada kita, Imam Ibn Kathir rahimahullah nak bagi tahu dekat kita, semua persoalan dalam hidup kita ini Allah Ta'ala dah turunkan jawapannya. Terperinci? Ya, terperinci. Baik. Wal ma'ad, dan juga segala janji yang Allah Ta'ala telah janjikan. Ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat. Fas-sa'idu, orang yang bahagia. As-sa'idu, orang yang bahagia. Man qabala al-akhbar, atau man qabala al-akhbar bitasdiq wa taslim. Orang yang menerima khabar-khabar, yakni berita yang Nabi SAW ceritakan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan, yang Rasul khabarkan, mereka menerimanya dengan tasdiq wa taslim, membenarkan dan juga menyerah. Taslim, Islam, yakni membenarkan dan menyerah. So ini kita punya tugas. Bila Nabi SAW sampaikan kepada kita khabar tentang penciptaan alam, penciptaan arash, apa kita kena buat? Amanna. Betul tak? Sebab dia khabar. Khabar, yakni berita, cerita daripada Nabi SAW. Tuntutannya ialah tasdiq wa taslim, membenarkan dan juga menyerah. Baik. Hukum hakam tadi apa? Perintah al-awamir wan nawahi, hukum hakam sami'na wa ata'na. Tak? Sebab itu berlegarnya khitab syara', berlegarnya perintah Allah ni pada dua. Yang pertama al-khabar, yang kedua al-awamir wan nawahi. Al-khabar, berita, cerita, khabar. Al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan, dituntut kepada kita untuk apa? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga patuh, tunduk dan patuh, dan melaziminya. Itu tuntutan dia telah dilaksanakan oleh apa? Guru-guru kita yang ajar tentang hukum hakam, contoh. Betul tak? Itu yang banyak kan? Maksudnya ustaz-ustaz kita yang ajar tentang fiqh. Tetapi kat sini ada satu lagi tugas, tanggungjawab para rasul yang kita perlu faham, iaitulah mereka menyampaikan khabar-khabar. So ini kalau kita tengok guru-guru kita yang ajar tentang sirah, yang ajar tentang sejarah. Sebab tu kalau kita tengok balik, menceritakan tentang sejarah ni adalah tugas para nabi. Nampak? Sebab dia termasuk dalam apa? Tuntutan. Dan kita akan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut banyak ayat. Baik. Dan boleh rujuk dalam satu kuliah ada. Mungkin nanti anda akan share link dia, kuliah di Facebook Live berkenaan dengan tugas para rasul, berkenaan dengan khasais ar-rasul. Dan juga ada satu anda buat poster, anda akan share nanti, tugas para rasul yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya apa? Menceritakan kisah-kisah. Nampak? Baik. So kita kena faham, ada setengah orang dia agak skeptikal dengan cerita atau kisah ni. Sebab apa? Sebab dia faham orang yang suka cerita dengan kisah ni penglipu lara. Betul tak? Sebab dia tengok ramai yang penglipu lara ni semua duk cerita khurafat, tahayul, ngarut-ngarut, cerita apa pelik-pelik. Nabi Adam turun dekat gunung jerai.
Bani Tamim tu apa? Melayu, tanah Melayu, Tamim. Dia cerita pelik-pelik kan. Istana Dajjal dah ada sekarang dekat Madinah. Landasan kapal terbang Dajjal dah ada dekat Madinah. Dalil dia apa? Tak percaya, dia kata tanya Mutawif. Ini kita kata mudhikun. Kita kata menyebabkan orang yang sedikit ada ilmu, yang sedikit pun boleh tertawa. Tapi orang awam dia tak tahu. Dia tengok ustaz dia kan, pakai kopiah, serban besar, janggut pun panjang, jubah pun nampak hebat, tapi cerita karut kan? Belum lagi dengan hadis-hadis yang palsu. Jadi ini kalau kita tengok balik, sampai ada orang yang skeptikal, sampai di tahap dia kata apa, tak payahlah cerita-cerita ni kan. Kita jadi buat apa, kita kena mengaji hadis je. Jadi dia mengaji hadis, okey baguslah, tapi mengaji hadis tapi dia tak seimbang. Lalu dia mengabaikan, bila dia tinggalkan tanggungjawab untuk cerita kisah yang sahih, siapa yang ambil? Ini orang yang penipu-penipu tadi. Dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim bawakan apa? Hadis Nabi SAW sifatkan orang yang cerita hadis-hadis palsu, cerita yang karut-marut, yang tak ada dasar, tak ada sandaran yang sahih, dajjalun kadzabun. Dajjal pendusta-pendusta besar. Maksudnya ni termasuk daripada dajjal yang kita kata yang ada di akhir zaman. Tak payah tunggu dajjal, ni dah ada banyak dajjal. Dajjalun kadzabun. Dalam muqaddimah Sahih Muslim, hadis yang sahih. Apa perangai mereka ni? Mereka akan bawa hadis-hadis yang Nabi kata, lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kamu tak pernah dengar, bapak-bapak kamu pun tak pernah dengar. Contoh, anda bagi contoh kita tak pernah dengar. Capal Nabi. Okey, cuba kita flashback balik. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Kalau siapa yang sempat 50 tahun lalu. Baik, kita dengar. Contoh, baik, kita dengar, kita tahu datuk kita, nenek kita balik daripada Mekah, betul tak? Selalu dia orang balik haji kan. Balik haji, umrah, dia orang akan bawa apa? Bawa balik kurma, bawa balik air zam-zam, bawa balik yang kamera tau, kamera yang filem tu. Kita pun tengok lah. Sebab waktu tu mana ada kamera phone lagi kan. Nak tengok macam mana kat Mekah. So kita pun tengok lah. Yang merah kan. Sampai sekarang masih ada jual, tapi tak laku lah kot. Mungkin boleh jadi barang antik kan. Tapi nampak tak? Kita tengok, tengok unta, tengok gambar. Kemudian bawa balik apa lagi? Kopiah pun bawa balik, kopiah daripada Cina kan. Kopiah yang apa, biasa-biasa tu kan. Kopiah yang kita kata yang lembut tu. Bukan keras pun. Kita tak pernah dengar adanya dia orang, nenek tok kita ke, tok wan kita ke, bawa balik ada capal Nabi. Betul tak? Betul tak? Tak ada kan? Tahun 2000, tahun ni, yang ni datang baru zaman sekarang ni baru muncul. Itu yang dimaksudkan apa? Lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kamu tak pernah dengar. Betul tak? Tak pernah dengar. Tiba-tiba capal Nabi. Kan? Yang lagi dahsyat lagi sampai buat jadi tangkal. Pasang dekat kereta. Yang satu tu dia tunjuk, kononnya dia pasang tu, dia kata boleh laju kereta dia. Teruk tu. Yang pasang, yang pakai dekat kopiah. Kan? Kemudian atas alasan apa? Cinta Nabi. Tapi adakah benda tu betul? Ada video Ustaz Ali ulas isu tu. Boleh rujuk nanti. Maksudnya memang datang lewat dah. Bahkan tak sahih pun. Hanyalah gambaran, hanyalah kita kata, yalah, apa faedah dia? Tak ada faedah pun. Nabi SAW tak tinggal benda tu. Sebab tu anda cerita dulu kan, waktu anda pergi satu masjid ni, dia orang kata nak agungkan capal tu. So dia orang pun letaklah dekat kopiah. Kan kopiah sekarang ni pun kalau banyak, kalau kita tengok ada orang yang dibeli je, dia tak tahu pun kan. Dia tengok orang pakai, kita pun tak boleh nak kata dia percaya benda tu kan. So kita, sebab benda tu dah tersebar kemudian. Sekarang ni orang budak-budak muda pula dibuat cap, dekat cap memang capal. Tu dia jual t-shirt. Dia nak bisnes kan, jadi dia jual benda tu. Tapi kalau nak jual lah, tapi janganlah sandarkan kepada Nabi. Betul tak? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Bang siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, maka persiaplah tempat duduknya dalam neraka.
Tu kalau kita tengok balik. Yang ada lucunya, pernah masuk satu masjid ni. Tandas dia bagi apa? Dia slipper dekat tandas tu capal Nabi. So kontradik kat sini. Kan? Sat nak letak atas kepala, sat nak letak kat tandas. So itu menunjukkan benda tu tak ada asal pun. Karut. Hanya orang nak bisnes, dia nak laku. Macam ulama-ulama bahaskan dulu macam mana hadis-hadis palsu boleh tersebar. Ada yang nak jual bubur, jadi dia pun buat hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang makan bubur ni akan kuat tulang belakang dia. Orang pun pakat beli. Macam tu. Kalau kita buka dalam muqaddimah, ulama bahaskan tentang macam mana kan. Macam mana boleh tersebarnya hadis-hadis palsu. Baik. Jadi itu kita nak bagi contoh lah. Baik. Jadi setengah orang bila dia tengok dah ramai sangat orang agama ni karut-marut. Jadi dia jadi last sekali dia tak suka dengan agama. Betul tak? Dia benci dengan agama. Dia kata agama ni benda yang jadi macam candu. Itu yang jadi istilah agama candu tu pasal dia tengok agama yang bid'ah. Dia tak tengok agama yang sahih. Dia tengok orang tu agama tapi buat benda yang tak dituntut oleh agama. Buat benda yang pelik-pelik. Yang itu yang menyebabkan adanya gap antara masyarakat yang nak kenal agama tapi mereka tengok orang agama ni tak menunjukkan contoh yang baik. Bahkan melakukan perkara yang kita kata mungkar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi sebenarnya tugas dan tanggungjawab menceritakan tentang sejarah, menceritakan tentang sirah, cerita-cerita adalah tanggungjawab para rasul. Jadi rasul ni dah tak ada. Siapa yang tanggungjawab ini, siapa yang pikul tanggungjawab ini, iaitulah warathatuhum. Yang ni mereka yang menjadi waris para nabi, iaitulah ulama. Sebab itu tanggungjawab menceritakan tentang sejarah, menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita boleh anggap dia ni kita boleh bagi dekat siapa-siapa. Asalkan dia tu pelipu lara, kita pun bagi dia. Tak ada ilmu, tak ada apa, dia pun cerita. Tak, bukan macam tu. Tapi dia diperlukan ilmu. Dia macam kita kata cerita hukum hakam juga. Macam mufti. Sama. Sebab kita kata asalnya dia tak beza. Kan? Baik. Itu yang kita tengok banyak orang yang buat dokumentari sejarah dan sebagainya ni. Khususnya sejarah nabi-nabi ni kadang-kadang jahil. Bukan kadang-kadang kebanyakannya jahil. Dia hanya cerita pergi cari kubur Nabi Musa ada berapa banyak. Kubur Nabi Nuh saya ada kat Turki, saya ada dekat Palestin, saya ada dekat situ, saya ada dekat sini. Dia pun pening. Mana satu maqam ni kan. Jadi dia pun tak tahu. Jadi kalau kita tengok balik, kerana tak dibina di atas dasar ilmu tadi. Baik, sebab itu kata Ibnu Kathir, "Fas-sa'idu man qabala al-akhbar bitasdiqi wat-taslim." So kita nak jadi orang yang bahagia, orang yang menerima khabar-khabar yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah ni dengan pembenaran, kita membenarkan dan juga kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian orang yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir lagi, fafaza bin na'imil muqim, orang yang akan berjaya dengan nikmat yang kekal abadi, nikmat yang kekal dan akan diselamatkan daripada duduk dalam kedudukan golongan-golongan yang mendustakan, yang mana mereka ini tempat mereka adalah di dalam neraka al-jahim. Yang zadiz zaqum wal hamim, yang kita kata yang buah-buahannya adalah buah zaqum dan juga al-hamim, yakni yang panas, yang menggelegak, apinya yang panas, wal qabil azabil alim, dan juga azab yang pedih. So kita nak selamat daripada tak jadi orang yang mendustakan khabar. Apa contoh orang yang mendustakan khabar hari ini? Orang yang mendustakan Allah Ta'ala di Arash. Allah Ta'ala beristiwa di Arash. Ini contoh. Nampak? Dia kata Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, Allah tidak beristiwa di Arash. Ini orang yang mukadzibin, ad-dallin, ashabil jahim. Kerana dia telah mendustakan Al-Quran dan juga Sunnah. Dia mendustakan khabar yang disampaikan oleh Rasul. Nampak bahaya? Ramai tak orang macam ni hari ni? Sangat ramai. Yang ulama masukkan mereka ni ataupun namakan mereka ini dengan golongan Jahmiyah.
yang dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan At-Tirmidzi, yang dia adalah orang yang antara yang membawa doktrin ta'tilus sifah, yakni menafikan sifat-sifat Allah. Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah, termasuklah apa? Keberadaan Allah di atas ataupun di langit, beristiwa di atas arasy. Yang ni kalau kita tengok balik, ulama salaf dulu kategorikan penolakan ini ataupun doktrin yang menolak sifat-sifat Allah ni, ta'til, kalau kita merujuk dalam surah Al-A'raf, ayat apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kemudian Allah kata apa? Sekejap, kita tengok ayat tu. Al-A'raf ayat 18. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi Allah kata Allah ada nama-nama asma al-husna, nama-nama al-husna yang maha indah, yang mencapai tahap ketinggian yang tidak ada, kita kata, batasannya. Yang mana nama-nama itu mengandungi sifat. Nama ada sifat. Itu kita bahaskan dalam Asmaul Husna kan. Baik, kemudian Allah kata apa? Fad'uuhu biha. Allah suruh kita seru berdoa dengan nama-nama ni. Tawassul dengan nama-nama ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ali, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Baik. Allah suruh kita berdoa dengannya. Kemudian Allah kata apa? Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan. Maksudnya di sini, jangan bersama dengan orang yang yulhiduna fi asma'ihi. Apa maksud yulhidu? Ilhad. Yakni orang yang condong kepada kesesatan, yang tak mau beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ilhad. Dan kalau kita tengok balik, istilah kita sekarang ni, ilhad, kita kata atheism. Betul tak? Orang Arab sekarang, maksudnya scholar Arab sekarang ni, mereka guna istilah ilhad merujuk kepada atheism. So apa atheism? Atheism ni bukan setakat menafikan agama. Termasuklah atheism menafikan sifat-sifat Tuhan. Dan salaf dahulu mereka masukkan atheism ni, maksud antara golongan atheism adalah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. So kita buka kitab-kitab salaf, mereka namakan golongan yang menafikan sifat-sifat Allah ni dengan Jahmiyah, mulhidin, ahlul ilhad, zanadiqah, al-Jahmiyah, dengan nama-nama yang banyak. Tapi merujuk kepada mereka ni satu kelompok yang disebutkan sebagai kelompok mulhid. Sebab Allah isytiharkan mereka ilhad, yulhiduna fi asma'i. Mereka condong kepada kesesatan dan mereka tak mau beriman dengan ayat-ayat sifat, tak mau beriman dengan khabar tadi. So Nabi cerita dekat kita Allah di langit, Allah cerita dekat kita dia di langit. Tiba-tiba kita tak mau beriman, kita tetap. Itu menunjukkan ilhad. Dia tak beriman, tak membenarkan, tak menyerah, tak ada tasdiq wa taslim. Sebab itu kita dalam zaman sekarang ni, orang yang menafikan sifat-sifat Allah ni, dia ateis. Panggil dia ateis. Kalau Jahmiyah tu macam orang tak faham ni, panggil dia ateis. Tapi dia mengaku ada Tuhan. Dia mengaku ada Tuhan, tapi dia menafikan sifat Tuhan. Sebab tu dia panggil ilhad. Dia ada ilhad ni, ada juz'i, dan dia ada ilhad kulli. Ilhad juz'i, ilhad satu part. Ilhad kulli secara total. So ateis pun dia ada macam-macam. Sebenarnya kita sebut ini dalam konteks kita nak balik kefahaman salaf dalam mentarifkan ateism. Kalau kefahaman kita hari ni memang lain lah. Kita kata ateis ni yang tak percaya Tuhan. Salah. Ulama salaf dulu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Bukhari, ni ulama salaf. Mereka faham orang yang tolak sifat Allah juga ateis. Dan mereka isytiharkan sebagai zanadiqah. Yang tu kita kena buat sekarang. Baru mereka tahu syani'ah. Perkataan mereka tu sangat dahsyat. Baru orang awam akan takut.
Kalau kita kata tak apa, mereka ni ahli takwil, mereka ni baik lagi, Islam, tengok mereka pun solat, tapi tengok dia telah menafikan sifat-sifat Allah yang terang-terang disebut dalam Al-Quran. Betul tak? Sampai tahap sekarang ni yang anda share sebelum ni kan, kalau anak kita tanya di mana Allah, jawablah Allah itu tidak bertempat, tidak ada sudut dan arah. Itu bukan jawapan Al-Quran. Betul tak? Itu bukan jawapan sunnah, bukan jawapan hadis, tapi jawapan daripada jawapan etis. Sebab tu kata sebahagian ulama, Jahmiyah ni, etis ni, kita panggil etis sedap sikit kan? Etis lah, senang. Jahmiyah ni, dia adalah golongan mereka yang nak menafikan di langit ni tak ada Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka nak isbatkan Tuhan di bawah, di mana-mana, termasuklah diri dia. Nampak? Sebab itu je etis. Dia nak tolak Tuhan, kemudian dia nak bertuhankan hawa nafsu, dia nak bertuhankan diri dia, nak bertuhankan dengan taurut-taurut yang ada. Itu je. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tak ikut Rasul, dia tak ada tiga pilihan, dia dua je. Ikut Rasul ataupun ikut hawa nafsu. So Allah kata fa in lam yastajibu laka dalam surah Al-Qasas, fa in lam yastajibu laka fa'lam annahum yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tak menyahut perintah Rasul, termasuklah perintah Rasul adalah supaya kita beriman dengan apa yang Rasul sampaikan tentang sifat-sifat Allah, tentang makhluk-makhluk yang Allah cipta. Nabi dah cerita. Kalau mereka tak sahut, mereka tak beriman, mereka tak ikut, mereka tak taati Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. So Allah sebut dua je, just two choice. Dua, ikut Rasul ataupun kamu akan ikut hawa nafsu. Habis. Betul tak? Itu je jawapannya. Nampak? Baik. Jadi kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata lagi, kemudian dia disebutkan tentang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis. Amma ba'du, fa hadha kitabun, ini kita dah sebut tadi, thumma nadhkuru ba'da zalika zamanina wa nadhkuru al-fitan wal malahim wa ashrat as-sa'ah thumma al-ba'th wan nusyur wa ahwal al-qiyamah. Kemudian Imam Ibn Kathir jelaskan bahawasanya kandungan yang ada dalam al-bidayah tadi yang awal, wan nihayah. An-nihayah ni sebenarnya satu lagi topik yang kalau kita tengok sebahagian ulama, dia kebanyakan cetakan kitab diasingkan daripada kitab Al-Bidayah. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, yakni tentang berkenaan dengan kiamat, tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah kita kata kesinambungan daripada kitab Ibnu Kathir Al-Bidayah. So dia adalah juzuk yang terakhir, An-Nihayah. So kalau kita buka dalam New Testament, dia panggil Revelation kan, yang last. Baik, jadi itu yang kalau tengok Imam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan tentang hal tersebut. Kemudian Imam Ibn Kathir bagi tahu sumber dia, sumber apa yang dia tulis dalam kitab ni, apa sumber dia. Ini penting. Dia kata apa di sini? Wa ghairu dhalika wa ma yata'allaqu bihi wa ma warada fi dhalika min al-kutubi min al-kitabi was-sunnati wal-athari wal-akhbari al-manqulati al-maqbulati 'inda al-ulama'i warathati al-anbiya al-akhidhin min mishkat an-nubuwwah al-mustafawiyyah al-muhammadiyyah 'ala man jaa'a biha afdalus salatu wassalam. Semua yang disebutkan dalam kitab ini, sama ada mabda' apa kita kata wal ma'ad ataupun al-bidayah wan nihayah, daripada benda yang awal yang dibahaskan, penciptaan makhluk dan sebagainya, sampailah akhir zaman, sampailah fitnah akhir zaman dan kiamat, sehinggalah ahli syurga masuk dalam syurga, sehinggalah ahli neraka masuk dalam neraka. Itu juga dibahaskan dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitani wal Malahim. So kalau kita tengok balik, ini Imam Ibn Kathir kata sumber yang aku ambil ni, apa yang disebutkan hal tersebut di dalam Al-Kitab was Sunnah, Al-Quran dan juga Sunnah, wal athar, juga athar-athar, wal akhbar al-manqulah,
Yang ni khabar-khabar yang dinukilkan. Al-maqbulah. Cuba tengok. Al-maqbul, yang diterima indal ulama'i wa warathatil anbiya, yang diterima di sisi ulama dan pewaris para nabi. Maksudnya, kalau ada orang tanya kita, adakah Imam Ibn Kathir rahimahullah meletakkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ni kesemua hadis-hadisnya sahih? Kita kata jawapannya secara umum, ya sahih di sisi Imam Ibn Kathir. Maksudnya kalau kita tengok balik, ulama bahaskan macam mana tahqiq mutaakhirin ataupun takhrij hadis dan sebagainya. Kadang-kadang mereka menafikan metod ataupun muqaddimah ataupun tujuan penulis dan metod dia. Macam orang hari ni, kalau kita tengok, anda bagi contoh yang mudah. Ini kita nak bagi tahu ada kebaikan dan keburukan. Tapi kalau anda base pada kajian kita tengok keburukan dia lebih banyak berbanding kebaikan. Walaupun bagi ramai orang dia ada satu bentuk kebaikan. Contoh macam, pernah tak tengok kitab Sahih Tafsir Ibn Kathir? Pernah tak? Ada tak? Sahih Tafsir Ibn Kathir. Ada kan buku Sahih Tafsir Ibn Kathir? So dia himpunkan kononnya semua tafsir yang sahih saja daripada Ibn Kathir. Yang dhaif apa semua dibuang. Base pada hukum muhaddithin yang datang kemudian, ahlul hadis yang datang kemudian, hukum Syekh Al-Albani ke Ahmad Syakir ke dan sebagainya. So dia ada satu kebaikan, tapi dari satu sudut kita, sebab tu kata guru kami, sebenarnya tafsir Ibn Kathir tu tak perlu diringkas pun sepatutnya. Maksudnya kenapa? Kerana kalau kita ringkaskan, kita akan hilang faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibn Kathir. Itu satu. Kemudian hadis-hadis yang Imam Ibn Kathir diletakkan hukum kemudian kan, hukum-hukum yang kemudian. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, dia takkan lari daripada hadis tu hasan. Kalau ada yang maudhu' palsu, Imam Ibn Kathir akan tambih. Dia akan bagi tahu. Sebab itu kalau kita tengok balik, sama macam Al-Bidayah wa Nihayah ni, asalnya Imam Ibn Kathir memang diletakkan semua hadis-hadis ni diterima di sisi dia. Kalau ada yang palsu dan sebagainya, dia akan tambih. Dia akan bagi tahu ni palsu. Hadha hadithun mawdu'un mukhtara'un, dhaifun jiddan ke apa, dia akan bagi tahu sebab dia muhaddis. Betul? Jadi kalau kita tengok balik, ini metod dia. First kalau kita tengok balik, asal hadis-hadis, khabar-khabar yang dia letak sahih di sisi Ibn Kathir. Tetapi di sisi ulama lain mungkin tak sepakat lah. Nampak? So kita kena faham. So perkara pertama sekali yang kita kena faham bila kita jumpa hadis-hadis yang ada di dalam kitab seorang ulama, kita kena follow manhaj dia. Maksudnya kalau bagi dia hadis tu sahih, kita kena kata disahihkan oleh dia. Tak boleh kita gunakan hukum muhaddis yang kemudian untuk kita menghukum muhaddis yang mutaqaddimin yang terawal. Sebab tak, kalau tak, kita telah zalim kepada penulis. Betul tak? Zalim lah. Kita kata, hadis ni dhaif. Jadi kita tak tahu pun, kita taklid dengan ulama hadis yang kemudian yang hukum hadis tu dhaif base pada hukum dia. Ini kita cakap hadis yang ada khilaf di kalangan ulama hadis lah. Itu pembahasan ni panjang, kita tak mau sentuh. Tapi nak bagi tahu ini asal manhaj Imam Ibn Kathir. So dia kata sini, wa ma warada fi dhalika min al-kitab was sunnah wal athar wal akhbar manqul maqbulah inda al-ulama wa warathatil anbiya. Benda ni juga yang ditegur oleh antaranya Syekh Dr. Musa'id Tayyar hafizahullah, seorang ulama pakar tafsir, bila dia ulas tentang orang yang tahqiq ataupun orang yang meringkaskan tafsir At-Tabari dan sebagainya, ataupun yang takhrij hadis dalam tafsir At-Tabari dan sebagainya, ataupun yang mengkritik riwayat-riwayat Israiliyat yang dibawa oleh Imam At-Tabari dan sebagainya, Syekh Dr. Musa'id Tayyar ditegur benda ni. Dia kata puncanya kerana kita tak balik kepada metod penulis. So kita ada satu gap. Kita dah letak gap tu, yang hukum kemudian ni menghukum atas yang hukum yang datang kemudian, kita letak untuk menghukum kandungan tu, ataupun hukum yang telah ditetapkan base pada metod ataupun kaedah yang diletakkan oleh seseorang penulis kitab.
Sebab tu kenapa pentingnya kita kena refer pada muqaddimah, supaya kita tahu, kan? Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, tengok ini manhaj beliau yang berikutnya, walasna nadhkuru minal israiliyati illa ma adina syari' fi naqlihi. Kami takkan sebut dalam kitab ini Israiliyat, yakni riwayat Israiliyat, yakni merujuk kepada riwayat yang datang daripada ahlul kitab, ini Bani Israel. Yang ni dalam yang kita sebut sebelum ni, itulah dalam kitab Taurat dan juga Injil, iaitulah kitab yang merujuk kepada New Testament dengan Old Testament hari ini. Baik, itu yang disebutkan oleh Ibn Kathir merujuk pada Israiliyat ni, riwayat-riwayat ahlul kitab. So sebenarnya dia ada, kita kata ada banyak perbahasan dia, panjang perbahasan dia, tapi kita ringkaskan di sini. Imam Ibn Kathir kata kami takkan sebut riwayat Israiliyat illa ma adina syari' fi naqlihi. Apa yang diizinkan oleh syari', yakni Allah, untuk menukilkannya. Maksudnya Israiliyat yang dibenarkan. Baik. Mimma la yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bercanggah dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-qismu alladhi la yusaddaqu wa la yukadzdzab. Ianya adalah dalam kategori khabar, riwayat-riwayat yang Nabi dah bagi tahu, dia punya, kita kata dia punya kaedah, la yusaddaq wa la yukadzdzab, tidak dibenarkan, tidak didustakan. Apa maksud tidak dibenarkan, tidak didustakan? Maksudnya kita tawakuf, kita berhenti. Boleh tak kita nukilkan? Boleh. Harus. Sebab Nabi kata apa? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel dan wala haraj. Tak ada dosa, tak ada benda yang kita kata apa yang menghalang. Tak payah rasa macam dosa. Wala haraj. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi. Sebab tu dalam hadis tu dia ada dia punya apa? Sambungan hadis tu, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ballighu anni walau ayah. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. So first Nabi suruh sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kemudian Nabi bagi tahu, ceritakan tentang Bani Israel wala haraj. Wala haraj maksudnya tak ada dosa. Tak perlu bimbang, tak perlu rasa macam kalau kita cerita tentang riwayat Israiliyat ni, oh tengok ni Israiliyat. Jangan. Itu yang jadi zaman sekarang, bila setengah pengkaji-pengkaji yang kemudian mereka menghukum ulama-ulama dulu. Dia kata, tengok Ibn Kathir banyak bawa Israiliyat. Oh tengok At-Tabari banyak riwayat Israiliyat. Sehingga dia memandang seakan-akan At-Tabari, seakan-akan Ibn Kathir ni macam tak ada nilai. Betul tak? Sebagai orang, oh hati-hati ni, Ibn Kathir banyak Israiliyat. Macam orientalis barat, mereka kata Abu Hurairah banyak riwayat Israiliyat. Tak? Sebelum tu dia orang tuduh siapa? Sebelum Abu Hurairah dia orang dah tuduh siapa? Nabi Muhammad, betul tak? Nabi Muhammad ambil daripada Yahudi. Syubhat. Sedangkan benda tu bukan menunjukkan, kita kata apa? Bukan menunjukkan apa yang mereka dakwa kononnya agama kita ni copy paste daripada Yahudi. Tetapi nak bagi tahu sifat Al-Quran dan juga Rasul itu, maksudnya dia membenarkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Yang Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni, antara sifat Al-Quran, antara nama Al-Quran atau sifat Al-Quran, Al-Muhaimin, yang dia yang mendominasi. So dia yang apa? Al-Quran ni dia bersifat apa? Dia menyuluh kitab-kitab yang lalu. Rasul juga menyuluh kitab-kitab yang lalu. Sebab itu Nabi, sebab apa? Sebab Nabi nak berdakwah kepada orang ahlul kitab, kan? Dan umat dia juga, itulah tujuannya. Ustaz, penyembunyian tu dia dikira sebagai dusta juga. Ya, penyembunyian. Menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilm. Ya. Dilaknat oleh Allah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yaktumuna innal ladzina yaktumuna, yang salah satu pada ahli kitab yang menuduh Rasulullah tak menyampaikan sekali itu ke dalam konteks itu yang Rasulullah tidak menyampaikan sepenuhnya. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam. La adri. Tapi nak bagi tahu di sini, kalau kita tengok balik, ini manhaj Ibnu Katsir rahimahullah. Sebab tu kita kena hormat. Maksudnya apa? Apa yang ditunjukkan oleh ulama ni. Dalam masa yang sama, kita tak nafikan Ibnu Katsir rahimahullah seorang bukan nabi. Betul tak? Dalam masa yang sama, kita tak kita kata mengangkat mana-mana tokoh lebih daripada nabi. Ya, betul kita boleh kritik, tetapi kita kena ingat bahawasanya ulama ini dia ada kedudukan dia. Maksudnya dalam kita nak kritik, maksudnya kita kena berhati-hati dan kita kena tahu. Kita kena cek dulu, adakah kita ni maksudnya boleh sampai tahap mereka. Dalam masa yang sama, ada tak ulama lain yang memberikan perhatian ataupun peringatan tentang kesalahan yang ada dalam mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana ulama. So dia dibalik pada kita kata macam mana kita nak berinteraksi dengan ketergelinciran ulama, kesalahan ulama dan sebagainya. Tetapi secara umumnya Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia tak bawa benda yang pelik pun. Tadi riwayat Israel dia kata tak bawa melainkan apa yang diizinkan. Apa yang diizinkan maksudnya tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kategori mana? Dalam kategori yang Nabi dah bagi tahu, la yusaddaq wa la yukadzdzab. Tidak didustakan, tidak dibenarkan. Maksudnya kita berhenti. Kan? Contoh macam apa? Contoh macam nama Nabi yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyin lahum wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Nabi itu tak disebut dalam Quran. Datang riwayat Israiliyat mengatakan Nabi tersebut adalah Samuel. So ada masalah tak? Ada masalah tak kalau kita terima nama Nabi itu Samuel? Tak ada masalah pun. Betul tak? Sebab dia hanya membenarkan lagi apa yang ada dalam Quran. Dan dia hanya menjelaskan lagi apa yang diibhamkan di dalam Quran, apa yang tak dijelaskan dalam Quran. Jadi tak ada isu. Kan, dia tak bercanggah dengan Quran dengan Sunnah. Dan Nabi SAW sendiri cerita tentang kisah Nabi Yusha' bin Nun. Ini ada dalam riwayat Israiliyat. Tapi Nabi bagi tahu dalam hadis dia yang sahih. Yusha' bin Nun. Contoh. Jadi kita kata benda yang diizinkan oleh syarak. Cuma bila Israiliyat yang bercanggah dengan syarak, yang ni akan dikritik oleh Imam Ibn Katsir. Kita akan buktikan nanti kisah Nabi-Nabi ni banyak akan dikritik oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Banyaklah itu akan kita sampai insya-Allah. Baik. Itu menunjukkan Ibn Katsir dia bukannya terima terus. Sebab tu dia kita kata dia kritikal. Dia kritikal. So dia ada dia punya manhaj dia sendiri. Tapi kita nak tegur tadi bila orang dianggap total kena tolak semua. Ini salah. Bahkan kalau kita kata macam tu, sedangkan kalau kita buka dalam riwayat tafsir daripada sahabat Nabi dan sebagainya, Abdullah bin Amr bin al-As, Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, mereka ambil juga daripada Israiliyat. So dia macam ni, dia akan jadi problem. Kita akan menganggap sahabat-sahabat Nabi ni buat benda yang salah. Kalau kita kata Israiliyat ni kena tolak total. So dia akan kita kata dia akan mentohmah kedudukan sahabat Nabi. Sedangkan ini bercanggah dengan apa? Prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah, kita mengagungkan sahabat. So kedudukan mereka selepas Nabi. Sedangkan ni sepakat ni, masih sahabat-sahabat mereka riwayatkan. Sebab mereka faham Nabi SAW izinkan. So bila kita yang datang kemudian, siapa kita kalau Nabi dah izinkan, kalau tak bercanggah. Tapi isu dia sekarang ni macam mana kita nak tahu bercanggah atau tak? Itu perlukan ilmu. Nampak? Itu perlukan kepada pengetahuan yang kita kata mendalam. Allah musta'an. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir lagi, dia kata kat sini, mimma fihi bastun lil mukhtasar indana. Apa yang tengok kan antara fungsi riwayat Israiliyat ni, dia akan meluaskan sesuatu yang ringkas yang ada di dalam riwayat kita. Macam contoh tadi nama. Kita tak tahu pun ada nama Nabi Samuel. Tetapi dalam riwayat Israiliyat disebutkan namanya Samuel. Contohnya macam au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi al-mauta ba'da, dalam ayat berkenaan dengan apa? Uzair. Dalam riwayat kita tak ada pun nama Uzair. Ulama-ulama tafsir ambil daripada Israiliyat. Uzair tu. Kan sama macam Balqis. Sama macam apa lagi?
nama malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil tu, nasyid kita kan. Sebahagian ulama kata Israel ni tak sabit dalam nas yang sahih. Betul lah. Tapi ada isu tak kalau kita terima? Tak ada isu pun. Sebab dia sama macam nama Israfil, Mikail, Israel. Betul tak? Israel. Ada masalah? Tak ada masalah. Ada rosak akidah tak kalau kita beriman? Tak ada rosak akidah pun. Nama je. Tapi kena jelaskan lah. Dari sudut amanah ilmiah kena jelaskan. Tak ada riwayat yang sahih namanya Israel. Dia dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan malaikat maut. Malakul maut. Kan? Tapi ada kita kena bergaduh kalau ada orang, ada ustaz tu kata Israel, kita kena bergaduh dengan dia. Tak perlulah. Jangan sampai ustaz ni ajaran sesat ni dia kata Israel. Itu salah tu. Dia salah tu. Tak, kita kena tahu kat mana tempat likul maqam maqal. Setiap perkara tu dia ada kedudukan dia. So kita kena tahu kat mana yang kita boleh, kita nak tegas, kat mana yang kita kena berlapang dada dalam isu-isu macam ni, kan? Baik, ada orang sampai bergaduh kata, "Ustaz, saya tak mau jemput dah dia pasal dia sebut Israel." Aduh, teruk lah macam tu. Kalau macam tu buka dalam Ibnu Kathir pun sebut. Tak payah baca kitab Ibnu Kathir. Kan? Nama malaikat tak ada isu. Tak ada isu. So kita kena faham. Baik. Kemudian kata dia lagi, au tasmiyatan limubhami warada bihi syar'una mimma la faidata fi ta'yinihi lana. Ini yang kita sebut di nama. Nama yang tak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tetapi ada dalam riwayat Israiliyat. Contohnya nama kakak Nabi Musa. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas. Mak Nabi Musa suruh apa? Suruh follow. Qussihi. Ikut dia. Ikut adik kamu ni. Maksudnya Nabi Musa diletakkan dalam tabut, dalam peti, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu Nabi Musa, mak Nabi Musa pun Allah Ta'ala tak sebut nama dia, kan? Kakak Nabi Musa yang mak Nabi Musa suruh apa? Ikut tu tak disebut juga dalam Quran. Ukhtihi, disebut ukhtihi je. Saudara perempuan Musa. Dalam riwayat Israiliyat datang nama dia Maryam ataupun Miriam. Ada isu tak kalau kita terima nama dia Maryam? Tak ada isu. Satu lagi, Maryam ni memang nama orang Bani Israel, dia memang bagi nama anak mereka Maryam atau Maryah, merujuk kepada apa? Merujuk kepada wanita yang taat kepada Tuhan dia, yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis ataupun yang berkhidmat pada Tuhan. Memang makruf. Tak? So tak ada isu. So ini Imam Ibn Kathir nak jelaskan. Maksudnya menyebutkan nama-nama yang memang secara umumnya tidak ada faedah pun dalam nak menentukan nama tu. Tak ada faedah apa pun kita, kan. Yang penting apa, kakak Nabi Musa tu wujud. Ni takkanlah nak buat sampai nak buat muhadarah satu apa, seminar nak tentukan nama. Tak payahlah. Nak bergaduh, kan. Siapa nama dia, tak perlulah. Tak ada faedah pun. Baik. Fanadhkuruhu ala sabili tahalli la ala sabili ihtiyaj ilaihi wal i'timadi alaihi. Yang berikutnya ini manhaj yang penting. Kami menyebutkan riwayat Israiliyat ini hanyalah untuk apa? Ala sabili tahalli. Apa maksud ala sabili tahalli? Hanyalah untuk tahalli ni kata untuk menghiaskan. Untuk menghiaskan lagi cerita. Sebab betul, cerita ni kalau tak ada nama, tak sedap. Betul tak? Cerita kat orang, kita nak cerita kat anak kita, kakak Nabi Musa ni dia macam ni. Lepas tu anak kita pun macam tak boleh nak tangkap. Tapi kalau kita bagi tahu dekat dia, anak kakak Nabi Musa ni nama Maryam, dia lagi apa? Dia ada, kita kata dia punya tahalli tu. Maksudnya dia macam kita kata kisah tu telah dihiasi dengan satu hiasan, iaitu apa? Antaranya nama yang jelas. So ada nama. So itu maksud Ibn Kathir, kan? Kita kata dia memang tak bagi apa-apa kesan dari sudut apa, hukum dan sebagainya, tapi tahalli, hanya nak hiaskan. Sebab ini penting dalam penceritaan. So orang yang nak buat apa, contoh orang yang nak buat filem ke drama, kalau tak ada nama, habis. Itu yang kita nak bagi tahu dia punya apa,
dia punya kepentingan, tahalli. La ala sabil ihtiyaji ilaihi wal i'timadi alaihi. Bukan untuk kita kata jadikan sandaran utama. Bukanlah kita nak jadikan benda tu sebagai sandaran utama. Siapa yang kata kakak Nabi Musa ni bukan nama Maryam, dia kafir ke? Tak ada. Sebagai satu prinsip ke tak? Wajib letak nama anak sebagai Maryam. Tak boleh lah. Tak ada ulama faham macam tu kan? Itu maksudnya la ala sabil ihtiyaji ilaihi wal i'timad. Begitulah juga riwayat-riwayat Israiliyat bukan kita jadikan asas dan sandaran utama kita. Sandaran utama kita Al-Quran, As-Sunnah. Riwayat Israiliyat ni datang kemudian. Untuk apa? Untuk tadi. Untuk jelaskan apa yang ibham, apa yang tak dijelaskan dalam Quran, untuk perincikan lagi. Nampak? Jadi itu fungsi dia. Baik, ini manhaj ulama yang terawal. So mereka terima. Dan ini juga manhaj para sahabat. Para sahabat Nabi. Sebab itu kenapa kita buka tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari rahimahullah datangkan riwayat Israiliyat. Datangkan riwayat daripada sahabat Nabi yang ambil daripada Israiliyat. So tak ada isu kan? Tapi apa yang bercanggah, apa yang dusta, mereka akan jelas, mereka akan tolak. Nampak? Baik. Wa innamal 'umdatu wal istinadu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sahha naqluhu aw hasuna wa ma kana fihi dha'fun nubayyinuhu wa billahi almusta'anu alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aziz al-hakim al-ali al-azim. Ini manhaj yang berikutnya kata Imam Al-Kathir. Umdah kita, asas kita, sandaran utama kita ialah kitabullah, Al-Quran. Kan? Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasulnya. Ma sahha, apa yang sahih. Naqluhu, yang dinukilkan ke kita dengan riwayat yang sahih. Au hasuna, ataupun yang hasan, yang makbul, yang diterima. Wa ma kana fihi dha'fun nubayyinuhu, apa yang riwayat yang ada dha'fun, yang ada kelemahan, nubayyinuhu, kami jelaskan. So Ibnu Katsir dia tak tinggal, dia akan jelaskan. Nampak? Wabillahil musta'an wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan, dan juga kita bergantung harapan, dan juga kita menyerahkan segala-gala kita kata apa, sandaran kita kepadanya sajalah kita menyerah. Wala haula wala quwata illa billahil aziz al-ali al-aziz al-hakim al-ali al-azim. Baik, itulah umdah ataupun metod ataupun kita kata manhaj al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitabnya ini. Baik. Kemudian tengok Imam Ibn Katsir jelas lagi kat sini. Ini hadis yang asas. Kenapa kita kata riwayat Israiliyat tak boleh ditolak secara total? Sebab Nabi kata apa? Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa hadithu anni wala takdhibu alayya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nampak? Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel tanpa perlu ada rasa bersalah. Hadithu anni wala takdzibu alayya. Ceritakan tentang aku sesuatu cerita, wala takdzibu alayya. Dan yang penting jangan dusta. Yang ni ramai orang tak lepas. Yang cerita hadis palsu. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai tadi, ni dusta. Kan confirm lah tu. Yakin tu. Kita kadang-kadang geram juga tengok. Dia muka tak bersalah. Muka innocent. Tak ada rasa bersalah. Confident. Kan? Macam yang Dajjal tadi kata apa, landasan kapal terbang Dajjal dekat Madinah tu. Kan? Memang kadang-kadang kita geram tengok. Macam mana lah orang ni boleh, orang ada lagi. Lepas tu yang like tu ramai. Itu yang lagi menyedihkan kita. Disebabkan kejahilan. Itu belum lagi kita bincang tentang apa? Geng-geng teori konspirasi pula. Itu lagi pening juga tu. Habis semua konspirasi. Dahsyat juga tu. Susah nak jawab tu. Semua benda konspirasi. Itu pun itulah kita kata kejahilan kan. Allah musta'an. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka bersiaplah tempat duduknya dalam neraka. Kemudian kata Imam Ibn Katsir, fa huwa mahmudun ala al-israiliyatil maskuti anha indana.
Maka hadis ini menunjukkan kepada kita Israiliyat yang diizinkan untuk kita riwayatkan adalah Israiliyat yang disenyapkan tentang statusnya. Maksudnya yang sahabat riwayatkan, yang tabi'in riwayatkan, kemudian mereka tak ada bagi apa-apa komen. Maskutu an. Sebab apa? Sebab Nabi kata, cerita jangan benarkan, jangan dustakan. So sahabat ambil pendekatan tawakuf. Dia pun riwayatkan, sampaikan, kemudian mereka tawakuf. Sebab kalau nak tolak, tak riwayatkan, jadi sembunyikan ilmu. Kalau mereka komen, mereka kata kita kena percaya, takut benda tu dusta. Kalau mereka dustakan, takut benda tu betul. Itu yang dimaksudkan dengan al-maskutu anha, yang disenyapkan. Falaysa indana ma yusaddiquha wa ma yukadzib fayajuzu riwayatuha li'tibar wa hadha huwa allazi nasta'miluhu fi kitabina hadha. So yang tidak didustakan, dan inilah yang kami gunakan dalam kitab kami ini, Al-Bidayah wan Nihayah. Fa amma ma syahida lahu syar'una bisidqi fala hajata bina ilaihi istighna'an bima 'inda. Adapun apa yang telah disaksikan oleh syariat kita yang benar, yakni Al-Quran dan Sunnah, maka kita tak berhajat lagi dengan riwayat mereka sebenarnya, sebab dah cukup. Itu asalnya. Asalnya orang Islam dia mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah, asalnya. Tapi kalau ada hajat, contohnya baru-baru ni orang Yahudi dia translate surah Al-Fatihah dalam bahasa Hebrew. Nak mendakwa kononnya surah Al-Fatihah tu mengajak kepada keamanan, maksudnya jangan memerangi Yahudi. Padahal dalam surah Al-Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubi alaihim tu Nabi tafsirkan Yahudi. Tak tahu macam mana dia boleh terjemah. Dia terjemah apa al-maghdubi alaihim tu? Apa dia terjemah? Nampak? Maksudnya ada hajat untuk kita tahu apa sudut pandang mereka. So sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi izinkan riwayatkan Israiliyat ni sebab ada hajat. Ada hajat. Tapi asalnya kita kata asasnya Al-Quran dan Sunnah tu dah cukup. So tak ada isu kalau ustaz tu cerita dekat kita Quran dan Sunnah dah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia cerita Israiliyat ni ada hajat. Macam tadi macam Ibn Katsir sebutkan. Baik, itu kalau kita tengok manhaj Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Adapun wa ma syahida lahu syar'una minha bil butlan fadzaka mardudun la yajuzu hikayatuhu illa ala sabilil inkar wal ibtal. Apa yang disaksikan oleh syariat kita akan pendustaan ataupun kebatilan riwayat tersebut, fadzaka mardudun, maka itu ditolak. Fala yajuzu hikayatuhu, tidak harus, tidak boleh kita meriwayatkannya. Contohnya macam apa? Contohnya kononnya mereka mendakwa Nabi Nuh alaihi salam ni mabuk, minum arak. Ini dalam Genesis. Kan? Tu Nabi Lut mereka sifatkan dengan sifat-sifat yang kurang. Nabi-nabi ni mereka tak ada rasa hormat. Maka itu batil, tak boleh kita riwayatkan, melainkan untuk menjelaskan kebatilan. Haram meriwayatkan kisah riwayat Israiliyat yang bercanggah dengan syariat kita. Sebab itu kata di sini illa ala sabili inkar wal ibtal, kecuali kalau nak ingkar dan membatalkan, kita kata syubhat dan tuduhan dusta mereka kepada nabi-nabi, kepada Allah dan sebagainya, kepada agama. Nampak? Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, itulah yang dimaksudkan dengan secara umumnya manhaj Imam Ibn Katsir rahimahullah yang diungkapkan oleh Imam sendiri di dalam muqaddimah kitabnya. Baik. Jadi kita ada berapa minit lagi? Anda ingat sempatlah nak masuk Arash, tak masuk lagi. Tak masuk Arash lagi. Sebab kita kena faham muqaddimah tu penting. Muqaddimah tu penting. Jadi insya-Allah kelas minggu depan kita akan masuk membincangkan tentang Arash. Dan Arash kenapa Imam Ibn Katsir rahimahullah mulakan dengan Arash? Kalau kita tengok dia sebenarnya, kalau baca muqaddimah ni, Imam Ibn Katsir akan sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama apa makhluk yang dicipta dulu. Ini anda dah pernah tulis satu artikel yang ringkas, nanti anda akan sharekan nanti, boleh baca untuk dapat gambaran secara umum. Tapi kelas kita insya-Allah kita akan bincangkan tentang Arash ni. Riwayat yang dibawa dalam ringkasan ni riwayat yang paling sahih tentang Arash. Dan sebenarnya Arash, tentang Arash ni banyak lagi. Bahkan kitab tentang Arash ni ditulis oleh ulama, antaranya Al-Hafiz Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Kitabul Arsh, 2 jilid. Kitab ni ditahqiq oleh Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, 2 jilid.
kalau kita tengok balik, cerita pasal Arash, sifat Arash, apa keistimewaan Arash, kenapa keimanan kita dengan Arash ni sangat penting. Kerana ini antara ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat penciptaan Allah yang besar. Arash ni besar. Kalau nak cerita sikit tentang Arash, sikit je. Anda tadi buat calculation. Luas Arash. Kalau datang dalam riwayat, teritori Arash ni saja 50,000 tahun jarak perjalanan. 50,000 tahun jarak perjalanan. Kalau kita kira kat sini, light years, kita tukarkan kepada light hours, dia dapat 438300000. Dia ada precision 2 yang anda pun tak faham. Tapi ada satu lagi, anda try buat calculation matematik lah. Maksudnya ada numbers, dia letakkan kuasa 18. Kuasa 18. Maksudnya nak bagi tahu tak terkiranya infinite. Tak boleh nak kira lah maksudnya. Saja kita nak bagi numbers ni supaya orang nampak. Jadi bayangkan 500,000 ataupun 50,000 jarak perjalanan teritori Arash ni saja. So wilayah Arash tu saja. So dia adalah alam yang besar. Dan kita akan bincangkan nanti sifat-sifat Arash yang sabit di dalam Quran dan Sunnah. Apa keistimewaan Arash ni? Sampai zikir yang kita baca, La ilaha illallah, kemudian kita kata apa? Wa rabbil arshil azim. Wa rabbil arshil azim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sandarkan Tuhan, yakni dia yang pemilik Arash yang agung? Kalau kita tak tahu tentang Arash, kita jadi macam etis tadi. Allah ni Arash? Oh tak, tidak. Tidak semua tak ada. Tak wujud Allah. Jadi etis. Arash tu apa? Arash tu kuasa. Okey, habis. Arash tu apa? Kerajaan Allah. Ditakwil. Nampak? Itu yang jadi punca. Sebab betul tak? Kita cakap secara kita nak bagi tahu kekurangan yang ada dari sudut pengajian kita, pengajian Islam yang ada. Memanglah kita, alhamdulillah, kita tengok pengajian di Malaysia ni, fokus kita pada bacaan Quran. Alhamdulillah, bagus. Tajwid, kan? Bagus. Tapi takkanlah 70 tahun duk belajar tajwid. Betul tak? Kalau hidup 50 tahun tajwid. Bila nak faham Warabbil Arshil Azim? Betul tak? Bila berzikir, okey, belajar berzikir, okey, baca, okey, ustaz ajar Hisnul Muslim ke, zikir-zikir. Okey, baca sekian, dapat sekian. Itu je kan metod pengajian kita. Okey, barang siapa yang nak dapat rezeki, baca ayat ni. Siapa yang nak anak handsome, baca surah Yusuf waktu mengandung. Siapa yang nak anak cerdik, baca surah ni, baca surah tu, baca. Nampak? Dia punya metod pengajian tu lebih pada cerita gini, dapat gini, itu je. Tapi tak, anda nampak kekurangan dari sudut kita tak ceritakan tentang keagungan Allah. Itu yang jadi last sekali, mengagungkan Tok Guru lebih daripada Allah. Duk cerita masa Tok Guru dia boleh terbang, Tok Guru dia boleh gini, Tok Guru dia gini, Tok Guru dia syekh dia macam ni. Ada karamat ni, karamat tu. Boleh pergi Mekah, sekali mata boleh ada kat Mekah dah. Ada lagi. Kita jangan macam ingat, kita zaman 2020 ni semua kita terbang. Ada lagi. Tu yang kita sebut tu. Sebab kita sebut tu pasal ada lah. Duk cerita tentang wali ni, wali tu. Dia duk agungkan wali lebih daripada Allah. Sebab apa? Allah tadi dia tak nampak. Dia tak tahu, Allah pun dia tak tahu kat mana. Nampak? Itu punca dia. Sebab tu kalau kita akan bincang tadi tentang Arash, tentang sifat Arash, kita akan baca hadis tentang Arash. Dan kita akan cerita tentang sifat-sifat Arash, khasais, keistimewaan Arash. Penting. Supaya kita, bila kita baca tentang ayat-ayat Quran yang sebut tentang Arash, kita dapat tadabbur. Sebenarnya Nabi SAW cerita tentang Arash ni, baik, selalu orang perasan tak Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Syekh Al-Albani ada buat kitab apa? Sifat solat Nabi. Min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Betul tak? Dia bagi tajuk kitab dia tu, sifat solat Nabi, daripada takbir sampailah salam ka'annaka taraha. Betul tak? Seperti mana kamu melihatnya, seperti mana kita tengok. Sebenarnya kalau kita tengok balik, Nabi SAW cerita dekat sahabat tentang kisah-kisah tentang Arash,
ka'annaka taraha. Macam mereka nampak. Maksudnya detail. Sebab tu anda cakap sampai ulama Imam Az-Zahabi sebutkan aras ini dibuat daripada apa. Kemudian kita kena faham lagi satu, bila Nabi cerita dekat sahabat, dia bukan kosong tau. Jangan kita ingat macam ahli falsafah, ahlul kalam faham. Nabi bagi tahu something yang tak boleh difahami. Nabi bagi tahu dekat sahabat apa yang akal mereka boleh capai. Allah sebut dalam Al-Quran tentang syurga, tentang nikmat dalam syurga, tentang sifat-sifat dia, semua yang boleh dicapai oleh akal. Nampak? Jadi benda tu kita kata boleh diterima oleh akal dan boleh difahami. Yang jadi masalah bila kita belajar ilmu kalam ni, kita anggap Al-Quran ni tak ada maksud, ataupun maksud dia rumit. Dia macam kitab teka-teki, tak faham. Tak faham tu yang kena takwil tu. Kena takwil. Takut sesat, kena takwil. Takut sesat, takwil. Last sekali Al-Quran ni, siapa pegang Al-Quran jadi sesat. Gila. Betul, dia pun kata kita pegang Al-Quran ni sesat dia kata. Sebab dia tak faham Quran. Sebagaimana sahabat faham. Itu poin dia, sahabat faham. Mungkin sebelum, anda sebenarnya lupa, sebelum anda nak masuk arah ni, Imam Ibn Kathir ada sebut tentang Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta segala sesuatu. So dia ada dalam muqaddimah dia tu, lepas pada muqaddimah sebelum masuk arash, dia ada cerita tentang Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta segala sesuatu. Anda akan sentuh sedikit tentang macam mana kita nak berhujah dengan etis yang menafikan Tuhan, ataupun yang lebih pada menafikan Tuhan, yang kata tak wujud Tuhan. Yang guna kaedah yang pegang dengan Darwinism ke, yang teori apa lagi, evolusi ke, Big Bang ke apa. So macam mana kita nak berhujah dengan orang macam ni? So anda akan sentuh sedikit. Sebenarnya dah prepare dah tadi, tapi dah cerita pasal manhaj Imam Ibn Kathir tu dah tertinggal. Sebenarnya itu yang anda nak sampaikan sebelum kita masuk arash insya-Allah. Tapi arash ni penting. Baik, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.